Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang dikasihi Allah, kita sambung pembelajaran fiqh syahadah muka surat 22 tajuk ke-6, iaitu nama Allah Al-Mujib. Makna Al-Mujib ini ialah Allah Maha memperkenankan doa. Kita lihat firman Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Sadaqallahul Azim. Bermaksud, mintalah ampun kepada Allah Ta'ala dari perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik ini adalah dosa besar. Syirik ini adalah yang menduakan Allah SWT, menyembah selain Allah. Jadi perbuatan itu tidak diredai oleh Allah. Maka Allah Ta'ala perintahkan supaya apa? Bertaubat, minta ampun kepadanya. Kemudian kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Jadi daripada perbuatan syirik tu yang menyembah selain Allah, Allah Ta'ala perintahkan pula untuk kembali kepada jalan yang benar, iaitu mentauhidkan dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa dekat dan memperkenankan doa. Jadi di sini menunjukkan tentang kasih sayang Allah dan sifat pengampunan serta sifat Allah Ta'ala yang sentiasa menerima dan memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya. Selain pada itu, Al-Mujib ini ialah memperkenankan doa hamba-hambanya. Jadi apabila kita sebut berdoa, berdoa ini sangat sinonim dengan perbuatan meminta. Okay? Kita meminta di dalam doa kita supaya Allah Ta'ala perkenankan hajat-hajat kita. Murid-murid pernah tak berdoa kepada Allah dan berhajat sesuatu daripada Allah SWT? Okay, sudah tentu ada. Contohnya murid-murid berhajat memohon kepada Allah supaya segerakan pembukaan sekolah. Murid-murid berhajat supaya Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada ibu dan ayah, dan lain-lain lagi. Jadi di situlah sifat Allah SWT yang maha memperkenankan doa. Okay? Jadi kita ni dianjurkan supaya sentiasa meminta kepada Allah, sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Sama ada di dalam munajat kita, di dalam istighasah kita, ataupun di dalam segala permintaan doa kita itu, mohon kepada Allah supaya Allah SWT memperkenankan permintaan kita. Jadi murid-murid harap dapat faham, iaitu sifat Allah SWT ialah memperkenankan doa. Dan kadang-kadang kita terfikir, di antara banyak-banyak doa kita ini, adakah Allah SWT akan memperkenankan semuanya? Adakah Allah SWT akan menerima setiap doa-doa kita? Jadi pertanyaan sebegini hendaklah difahami dengan baik jawapannya. Yang pertama, Allah SWT ketika mana Allah SWT suruh kita berdoa kepadanya, maka sudah tentu Allah akan mengkabulkan permintaan kita. Jadi di dalam pada mana Allah Ta'ala mengkabulkan permintaan kita, maka kita perlu bersikap sabar di dalam menanti Allah SWT memperkenankan doa-doa kita. Yang kedua, kita perlulah bersangka baik terhadap apa yang telah Allah SWT tetapkan daripada permintaan kita. Andai kata kita meminta 10 kebaikan, tetapi Allah SWT hanya memberi 5 kebaikan daripada 10 permintaan itu, maka kita perlu bersangka baik. Bersangka baik ni bagaimana? Kita kena tahu bahawasanya tak semua permintaan kita itu sesuai untuk kita. Barangkali apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada diri kita itu adalah yang paling sesuai untuk diri kita. Okay? Dan yang ketiga, Allah SWT jikalau tidak mengkabulkan permintaan atau tidak memperkenankan permintaan kita pada saat ini, kita tetap akan mendapat pahala kerana apa? Perbuatan kita memohon kepada Allah. Jadi tidak ada permintaan yang disisiakan oleh Allah SWT, melainkan kita sendiri akan memperolehi kebaikan dan pahala daripada perbuatan berdoa kepada Allah SWT. Jadi sebab itu kadang-kadang kita mengaminkan doa dengan menyebut amin ya rabbal alamin, ataupun amin ya rahman ya rahim, ataupun amin ya mujib.
Semoga Allah SWT memperkenankan dengan sifat dan namanya, iaitu Al-Mujib. Jadi murid-murid, inilah penerangan ringkas berkaitan dengan Asma Al-Husna, iaitu Al-Mujib. Jadi murid-murid lihat muka surat 23. Arahan pada muka surat 23 itu ialah tulis betul atau salah pada penyataan berikut. Murid-murid bacalah. Sebagai contoh, soalan pertama, Al-Mujib bererti Allah Ta'ala maha memperkenankan doa. Jadi betul lah. So murid-murid tulis jawapan betul di situ. Kemudian murid-murid cuba lihat pula muka surat 24. Arahan dia, pilih dan tulis semula adab berdoa dengan betul. Jadi macam Ustaz sebut tadi, ketika mana Allah memperkenankan, maka perbuatan yang paling tepat ialah kita berdoa. Jadi di dalam berdoa ni ada adab-adab ketika mana kita berdoa. Jadi cuba murid-murid baca dan murid-murid susunkan adab-adab tersebut. Okey. Seterusnya muka surat 25, dengan merujuk Al-Quran sempurnakan ayat sebelumnya. Jadi di awal permulaan Ustaz, di dalam mukadimah Ustaz menyampaikan tajuk Al-Mujib ini, Ustaz membacakan surah Hud ayat 61. Jadi dengan bantuan ibu bapa, murid-murid boleh semak Al-Quran surah Hud ayat 61 dan cuba lihat di dalam ayat tersebut ada potongan yang ditinggalkan. Kemudian murid-murid perlu menulis potongan ayat tersebut untuk sempurnakan ayat 61 yang ditulis pada muka surat 25. Itu sahaja. Bila dah selesai, serahkan jawapan kamu kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.